Salam sejahtera, nama saya Asmawati Batunda. Nombor kad matriks saya C23E1076. Tajuk yang saya bentang ialah Islam Asas Pembentukan Jati Diri Bangsa Melayu. Pengenalan. Seperti yang kita ketahui, Malaysia adalah negara yang memiliki rakyat berbilang kaum, agama, budaya dan bahasa. Walaupun begitu, Malaysia majoritinya berbangsa Melayu dan bahasa resminya adalah bahasa Melayu, serta yang paling penting ialah agama resminya adalah agama Islam. Jelaslah di sini, Islam adalah asas pembentukan jati diri bangsa Melayu. Jati diri secara amnya membawa maksud rangkuman nilai, budaya bahasa, pegangan, fahaman dan pandangan sejagat sesuatu kaum. Menurut Rogers, pada tahun 1981, pembentukan jati diri terhasil daripada pengaruh persekitaran hasil interaksi individu. Pernyataan masalah saya ada 5. Yang pertama ialah pengaruh globalisasi yang semakin menyebar di dalam diri generasi muda Melayu. Kedua, pembelajaran dan kefahaman agama Islam kepada bangsa Melayu. Pernyataan masalah yang ketiga ialah konflik identiti budaya antara Islam dan Melayu adalah salah satu permasalahan kepada agama Islam asas pembentukan jati diri bangsa Melayu. Dan pernyataan masalah saya yang keempat ialah isu pendidikan dan pengetahuan dalam agama Islam. Yang terakhir ialah konflik antara budaya tempatan dan budaya global di kalangan bangsa Melayu. Seterusnya persoalan kajian saya ada 5. Yang pertama ialah bagaimanakah Islam membentuk sistem nilai masyarakat Melayu dari segi moral, etika, keadilan dan nilai kejujuran yang diilhamkan oleh ajaran Islam. Bagaimanakah agama Islam membentuk amalan harian masyarakat Melayu yang merangkumi aspek-aspek seperti solat, puasa dan amalan agama lain yang menjadi rutin kehidupan sehari. Persoalan yang ketiga, apakah peranan institusi pendidikan Islam dalam membentuk kefahaman dan keilmuan agama dalam kalangan masyarakat Melayu dan sejauh manakah ia menyumbang kepada pembentukan jati diri. Persoalan yang keempat, bagaimana seni dan budaya Melayu dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam melalui seni, bina, lukisan, musik, dan amalan budaya lain yang mencerminkan identiti Melayu yang berteraskan nilai-nilai Islam. Persoalan yang terakhir ialah sejauh manakah pemikiran tokoh dan falsafah Islam yang telah mempengaruhi pemikiran dan falsafah masyarakat Melayu boleh menjadi satu bidang kajian. Berikut adalah objektif kajian saya. Yang pertama, menilai sejauh mana masyarakat Melayu memahami ajaran Islam sebagai panduan utama dalam membentuk jati diri individu dan masyarakat. Seterusnya, mengkaji pengaruh nilai-nilai Islam terhadap budaya Melayu termasuk adat resam, bahasa, kesenian dan budaya, serta sejauh mana unsur-unsur ini mencerminkan prinsip Islam. Selain itu, mengenal pasti kesan pendidikan dengan nilai-nilai Islam dalam membentuk cara individu Melayu memandang dunia, memahami ilmu dan mengamalkan ilmu. Selanjutnya juga menilai sejauh mana masyarakat Melayu dapat mengekalkan keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan unsur-unsur budaya tempatan bagi membentuk identiti yang unik. Yang terakhir ialah mengkaji penekanan Islam terhadap pembangunan diri melalui pendidikan, meningkatkan kemahiran dan mengembangkan bakat sebagai sebahagian daripada pembentukan jati diri. Batasan saya, kenapa saya pilih tajuk Islam Asas Pembentukan Jati Diri ini kerana di dalam Islam terdapat nilai dan prinsip yang menjadi asas atau panduan untuk membentuk identiti dan budaya Melayu. Kajian ini juga saya kaji lebih kepada anak muda Melayu dan generasi akan datang. Ditambahkan lagi dengan arus kemodernan ini menyebabkan anak muda Melayu cenderung dengan budaya luar yang berlawanan dengan ajaran agama Islam. Jadi jelaslah di sini kenapa saya tujukan ini kepada anak muda atau generasi muda. Khususnya ialah metode kajian saya ada 3, yaitu temu bual, buku dan laman web. Temu bual
yang saya temukan yaitu Ghazali bin Zakaria yang berumur 35 tahun dan asal dia ialah Pantai Melawi, Bacok, Kelantan. Seterusnya buku pula ialah yang saya bagi contoh di sini ialah Sejarah Peradaban Islam. Yang terakhir ialah laman web seperti Risalah Islam, Berita Harian, dan Kamus Dewan. Okay. Berikut ialah analisis kajian saya. Ini analisis kajian saya yang pertama, yaitu sejauh mana masyarakat Melayu memahami ajaran Islam sebagai panduan utama dalam membentuk jati diri individu dan masyarakat. Setelah Islam menyebar di tanah Melayu, corak kebudayaan bangsa Melayu berubah kepada kebudayaan Islam, dan penyebaran ini tidak dilakukan secara paksaan, melainkan secara damai sehingga Melayu memeluk Islam. Bahasa Melayu digunakan sebagai aksara Arab Melayu atau tulisan Jawi dalam masyarakat Melayu. Dan Islam menggalakkan masyarakat Melayu atau umatnya hidup saling membantu bagi menghilangkan kemelaratan hidup. Islam juga memerintahkan umatnya supaya membayar zakat, menggalakkan sedekah, wakaf, dan sebagainya. Analisis kajian saya yang seterusnya adalah pengaruh nilai-nilai Islam terhadap budaya Melayu, termasuk adat resam, bahasa, kesenian, dan budaya, serta sejauh mana unsur-unsur ini mencerminkan prinsip Islam, yaitu masyarakat Melayu mengamalkan adat resam nenek moyang tetapi masih berada dalam landasan Islam, dan beberapa upacara yang berunsurkan agama dan adat diadakan hampir setiap tahap gitaran hidup. Jelaslah di sini bahwa Islam datang di alam Melayu bukan sebagai penghapus, tetapi memperbaiki elemen dimensi baharu, kerana Islam tidak membatasi adat selagi tidak bercanggah dengan syariat. Analisis kajian saya yang ketiga ialah kesan pendidikan dengan nilai-nilai Islam dalam membentuk cara individu dan masyarakat Melayu memandang dunia, memahami ilmu, dan mengamalkan ilmu. Melalui pendidikan dari nilai-nilai Islam telah membina seseorang individu yang soleh, yaitu beriman kepada Allah, berilmu terhadap agama Islam, beramal terhadap ajaran Islam, berakal, berakidah, bersyariat, berakhlak, dan selalu menunaikan ibadah. Nilai-nilai Islam turut memainkan peran penting dalam pembangunan insan cemerlang, bukan sahaja di dunia, malah di akhirat kelak. Selain itu, sejauh mana masyarakat Melayu dapat mengekalkan keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan unsur-unsur budaya tempatan bagi membentuk identiti unik. Beberapa institusi Islam didirikan setelah agama Islam diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka bagi membantu mengakukan sistem pentadbiran berasaskan Islam. Antara institusi didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariat. Sistem politik dan pentadbiran masyarakat Melayu pun telah berubah dan dipadankan dengan ajaran Islam. Nilai-nilai Islam ini diterapkan kepada seluruh bangsa Melayu, termasuk bangsa lain yang ada dalam negara Malaysia. Analisis kajian saya yang terakhir ialah penekanan Islam terhadap pembangunan diri melalui pendidikan, meningkatkan kemahiran dan mengembangkan bakat sebagai sebahagian daripada pembentukan jati diri. Menurut Maud Syukri Hanafi tahun 2023, membangun insan hebat dan cemerlang bukanlah sesuatu perkara yang mudah seperti yang diinginkan, malah memerlukan kepada usaha yang berterusan dan bermula seawal usia seseorang insan. Pendidikan Islam menjelaskan prinsip asas Islam secara benar dan menyeluruh, sehingga menjadi asas kepada pandangan hidup dan bersebati dalam diri orang yang benar-benar memahami. Penutup saya, sini kesimpulannya, saya mengetahui bahwa Islam, asas pembentukan jati diri bangsa Melayu, menunjukkan bahwa agama ini bukan hanya merupakan sistem kepercayaan, tetapi juga merentasi semua aspek kehidupan masyarakat Melayu, membentuk nilai-nilai, budaya, dan identitas mereka secara